Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness, dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga ke hari ini kami telah membantu seramai 1,400 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang masalah yang ramai di kalangan student kita alami. Terutamanya bila mereka ada masalah berat badan ni, mereka ada satu masalah pembuangan, membuang air besar. Okey, apa khabar semua yang baru join? Sekiranya korang rasa apa yang kita sampaikan pada pagi ini akan memberi banyak gila manfaat kepada ramai orang, please tekan butang share. Share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Saya nak share satu secret sikit, satu rahsia. Macam mana student kami ni berjaya dapat turunkan berat badan sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari. Sebenarnya nombor satu disebabkan meal plan yang kita berikan. Yang kedua ni yang penting. Kedua ni adalah disebabkan komitmen yang diberikan oleh student kami terhadap diri mereka sendiri dalam proses nak turunkan berat badan, dalam proses nak transforming diri mereka jadi diri yang lebih baik daripada diri mereka sebelum ni. Right, siapa sini faham? Siapa sini dapat dengar suara saya? Boleh tak komen dapat dengar? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Sekiranya dengar, boleh tak komen dengar? Boleh tak komen sikit macam mana? Rasa kurang keyakinan. Hai Puan Jamna, hai Puan Estefani. Apa khabar semua yang baru join Facebook Live kita? Okey, begini Saya nak share sikit. Siapa kat sini boleh tak komen? Siapa kat sini yang kenal mereka yang ada masalah pembuangan air besar? Yang kalau dia makan hari-hari, dia membuang air besar tu mungkin seminggu sekali atau mungkin lagi teruk gitu benda tu. Siapa kat sini kenal? Waalaikumsalam Kak Mi, apa khabar? Hai, Kak Mi dengar alhamdulillah. Hai Puan Erina, Puan Wan Erina, apa khabar? Alright. So, penting gila untuk kita faham konsep ni. Konsep pelawasan itu akan membantu secara langsung terhadap progres kita untuk turunkan berat badan. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya faham, dan boleh tak please tekan butang share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, sebab kita faham ramai orang ada masalah ni tapi mereka tak rasa ini adalah satu masalah. Jadi pada hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang macam mana caranya kita boleh selesaikan masalah ini supaya kita punya keadaan akan jadi lebih baik sikit. Bermaksud kita boleh membuang air besar setiap hari berbanding dengan mungkin sebelum ni kita buang air besar mungkin seminggu tu 2 kali ataupun seminggu sekali ataupun lagi teruk 3 minggu sekali. Saya pernah ada student saya dia punya pembuangan pelawasan dia, ya Allah, 3 minggu sekali. Sedih gila. Memang saya dapat tahu, oh macam tu sebenarnya Puan, nampak tak kita awal. Lepas tu kita susun balik meal plan. Alhamdulillah, the next day, 2 hari selepas tu, lepas dah follow meal plan kita dan suggest beberapa yang kita suggestkan untuk dia buat, senaman dan sebagainya, barulah nampak sebenarnya progres dia punya pembuangan air besar. Baru dia mula turun berat badan lepas dia mula membuang air besar. Yang pertama setelah 3 minggu. Kan? So, siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Kenal Cik Na, kata kenal. Waalaikumsalam Puan Jamnah. Waalaikumsalam Cik Na. Selamat pagi. Pagi Jumaat yang penuh mulia. Alhamdulillah. Yes, alhamdulillah. Okey. Hai Puan Roziah Yahya. Macam ni Ada 3 cara. Ada 3 tips yang saya nak share pada hari ini. 3 cara macam mana kita boleh selesaikan masalah seseorang itu kalau dia susah nak membuang air besar. Saya nak bagi contoh macam ni lah. Kalau katakan kita hari-hari masak kan? Kita hari-hari memasak, setiap masakan yang kita buat pastinya akan ada macam hampas daripada makanan. Contohnya macam bila saya masak ayam contohnya, saya akan buang lemak tu dulu. Saya takkan masak sekali dengan lemak ayam. Saya akan buang. Itulah katakan saya nak masak potong bawang. Kulit-kulit bawang tu saya akan tolak ke tepi, saya akan buang ke tepi lah. Kulit bawang tangkai cili contohnya, ataupun apa lagi macam asam Jawa. Asam Jawa punya biji itu pun kita dah buang, tinggal air saja macam itulah. So ada lebihan-lebihan makanan yang kita tak masak macam tu. Jadi apa kata kalau katakan kita masak hari-hari makanan kita tu, dan hampas makanan ni
kita buang kat tong sampah dan dia stay dekat rumah kita selama 7 hari. Agak-agaknya apa akan berlaku? Lemak ayam tu akan semula keluarkan bau. Okey, dia punya kulit-kulit bawang tu pun akan sama juga, dia akan bagi terbang ke seluruh rumah kita contoh. Lepas tu pula macam asam jawa punya air tu pun mungkin akan menyebabkan ada bau campur pula dengan lemak ayam tu. So akan berbau, betul tak? Setuju tak apa saya cakap? Dalam erti kata lain, kalau katakan kita masak hari-hari, good morning Puan and Angle, kalau kita masak hari-hari, besar kemungkinan kita tak membuang hampas makanan tu, besar kemungkinan kita akan mengeluarkan pembiakan binatang-binatang kan, macam kutu, macam ulat-ulat kecil tu contoh. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya faham apa yang saya cuba sampaikan pada pagi ini? Cek komen sikit, cek bagi saya love banyak-banyak sikit. Right. Right. So itu adalah yang pertama, contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kalau katakan kita masak hari-hari, contohnya macam kita masak nasi, kita masak segala benda. Contohlah ada nasi yang kita tak habiskan. Anak-anak kita pun tak makan, kita pun tak larat nak makan, dah follow meal plan. Ada nasi yang terlebih sikit dan kita tak makan dan kita masukkan tong sampah. Dan kita simpan nasi itu selama 7 hari baru kita buang. Dan kita pile up dengan hari demi hari makanan-makanan lebihan yang kita tak makan tu dekat tong sampah tu selama seminggu. Again, dia akan keluarkan bau, dia akan keluarkan air yang tak akan keluarkan air dan binatang-binatang akan mula membiak, ulat-ulat dan sebagainya. Dan menyebabkan kawasan rumah yang tempat simpang tong sampah tu akan jadi macam busuk dan tempat tu tak boleh nak macam kira kurang menyenangkan lah kawasan rumah yang kita tinggal tu kan. So that's why sama juga macam perut kita. Kalau katakan kita makan hari-hari, ada makanan yang kita gunakan sebagai tenaga. Ada makanan tu kita dah sedut dia sebagai nutrien harian kita. Dan ada sebahagian daripada makanan tersebut juga dia tak dicernakan sepenuhnya. Dia tak dibuang daripada badan kita, menyebabkan ada banyak hampas-hampas ataupun sisa-sisa makanan dekat kawasan perut kita. Agak-agaknya apa berlaku? Pertama, dia akan menyebabkan toksik dekat badan. Kedua, dia akan menyebabkan kita akan rasa macam susah nak membuang air besar. Kan? So benda-benda itu adalah menyebabkan kita lagi susah nak turunkan berat badan. So macam manakah solution dia? Apakah yang patut kita buat? Macam manakah cara yang kita boleh selesaikan masalah ini? So terima kasih yang baru join Facebook Live ni. Sekiranya apa yang saya nak sampaikan pada pagi ini akan memberi manfaat kepada ramai orang, please tekan butang share. Share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama. Alright. Boleh tak saya nak mulakan? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Cantik kan kawasan tempat ni kan? Belakang ada ni pula. Belakang ada tempat mainan kanak-kanak. Hai semua yang baru join. Okey. Macam ni Sebenarnya cerita macam ni. Ada 3 cara macam mana kita boleh selesaikan masalah pembuangan kita. Nombor 1, nombor 1 adalah apa? Nombor 1 adalah kita punya saya lupa pula. Nombor 1 adalah kita punya pembuangan air besar. Pembuang air besar pula. Kita punya minum. Kita kena minum air secukupnya. Kalau katakan kita tak minum air secukupnya, insya-Allah kita akan susah sikit nak turunkan berat badan. Kita akan jadi macam lagi susah nak turunkan berat badan sebabkan tidak ada sesuatu dalam badan kita yang membantu kepada pencernaan ataupun expel kita punya makanan yang lebihan tu. Siapa sini faham? Okey, contohnya macam ni. Let's say kalau katakan kita nak membuang air besar, katakan kita nak mencuci kawasan rumah yang kotor, dipenuhi dengan macam-macam benda tu kan. Kita kena gunakan air kan? Kita kena gunakan air, kita kena gunakan sabun dan sebagainya. Dan kita tak cukup minum air. Kita tak makan, kita tak minum air secukupnya dan menyebabkan proses pembuangan tu berlaku dengan kurang menarik, kurang baik. Siapa sini faham? Betul tak faham? Kan? Saya nak letak kat sini kejap. Alang-alang tu biar saya post something dekat saya punya Telegram channel segala bagai. Baru kita sambung yang seterusnya. Boleh faham ke? Macam sayu je pagi Jumaat, sangat-sangat redup, best gila kalau kita nak sambung tidur. Betul tak? Kita dah sambung tidur. Dengar sambil suap mak makan. Okey. Alamak, macam mana saya nak cerita macam ni kalau bab macam ni kan? Bab pembuangan air besar, besok pula tengah makan pula. Tak apalah kami redha je lah, pakailah earphone apa yang patut. Sama macam ni
Kalau katakan kita tak cukup minum air, macam mana kita nak tahu kita ni cukup minum air ke tak? Nombor satu, kita tengok warna urin kita. Kalau warna urin kita warna kuning yang macam kuning pekat, bermaksud kita tengah dehydrated. Normally, kita akan nampak warna urin pekat ni ketika kita baru lepas bangun tidur. Sebab waktu kita tidur katakan selama 8 jam katakan, dalam 8 jam tu kita tak minum air dan kita rasa dehydrated sikit. Campur pula dengan kita didedahkan dengan aircon dan sebagainya, menyebabkan badan kita lagi kering. Lalu kita akan perasan warna urin kita warna kuning yang macam pekat sikit. So macam mana kita nak minum? Cara kita nak tahu sama ada kita dah cukup air ke tak, tengok warna urin kita lah. Kalau warna urin kita pekat, bermaksud kita kena minum air lagi banyak lagi daripada yang sepatutnya. Itu nombor satu. Nombor dua, kita akan perasan juga kalau katakan kita kurang minum air, kita punya kulit pun nampak macam kering. Bibir kita kering, kita akan rasa macam dahaga tu, of course lah kan, dahaga. Dan kadang-kadang kita hanya lihat pada konsep dahaga saja, apa yang kita rasa, tapi kita tak tengok apa yang kita nampak sekarang ni. Warna urin kita, kita punya kulit, bibir kita dan sebagainya lah. Dan itu adalah menyebabkan kita tak dapat nak senang membuang air besar. Kalau katakan kita tak cukup minum air, kita akan menyebabkan banyak lagi benda-benda yang bermasalah, seperti kita punya organ dalaman kita pun tak dapat nak berfungsi dengan baik. Dan air juga adalah satu sumber yang paling murah gila, paling murah dan paling senang nak dapat, especially bila kita cuba nak turunkan berat badan. Ramai orang fikir bila dia nak kurus, dia kena cari produk kurus, macam-macam produk. Tapi sebenarnya dia tak sedar, dia pergi minum air kosong dekat rumah tu pun dah membantu banyak dah kepada proses penurunan berat badan dan jadikan diri mereka lebih slim. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Alright, tak apa. Selamat pagi Puan Shailin. Saya minum air banyak, 2 liter sama juga. Puan Shailin cantik. Alright, kau tim, boleh juga minum air 2 liter. Kadang-kadang kita tak boleh tengok pada berapa liter tau. Kita tengok pada warna urin. Saya rasa saya kena minum air ni. Kita tengok pada warna urin kita. Warna urin kita jernih, kau tim. Kalau katakan warna urin kita warna pekat, kuning pekat ke oren-orenan, itu tak kau tim lah. So kita kena minum air yang secukupnya. Alright, itulah yang pertama. Siapa sini dah ready nak mengetahui yang kedua, boleh tak komen dah ready, boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan please tekan butang share. Share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin ramai orang perlu tahu benda Allah ni. Ramai orang perlu tahu macam mana cara nak menyelesaikan masalah pembuangan air besar yang sebenarnya ramai orang rasa benda itu adalah benda yang normal. Alah, biasalah berak seminggu sekali. Sebenarnya kita sepatut-patutnya minimum seminggu 3 kali, paling terbaik sehari 2 ke 3 kali. Itulah yang terbaik lah. Tapi as we go older, semakin kita meningkat usia, kita punya pembuangan air besar akan berlaku dengan lebih jarang lagi. Dan bila berlaku dengan lebih jarang, bermaksud kita kena ambil kisah tentang macam mana kita nak menjadikan pembuangan kita jadi lebih kerap. Okey, itulah yang pertama. Yang pertama tadi adalah dengan cara minum air secukupnya. Okey, boleh tak saya sambung bahagian yang kedua? Apakah cara yang kedua yang kita boleh buat supaya kita akan senang membuang air besar? Boleh tak komen dah ready dan boleh tak tekan butang share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Waalaikumsalam Puan Nurhayati. Apa khabar? Okey, yang kedua adalah dengan cara macam mana? Yang kedua adalah dengan cara kita bersenam. Bersenam itu akan membantu kepada pembuangan air besar. Kadang-kadang ramai orang ada masalah macam ni. Dia bukannya tak boleh nak, dia bukan ada sakit pun. Dia tak sakit pun sebenarnya, tapi disebabkan pengambilan makanan yang tertentu. Contohnya makanan yang berminyak, makanan yang tak dikunyah sepenuhnya contohnya, dia menyebabkan makanan tu stuck somewhere dekat kita punya usus. Usus kita kan macam berlipat-lipat kan, berlingkar-lingkar macam tu. Okey, so kadang-kadang dia tersangkut. Macam mana, apa yang kita akan buat kalau katakan ada makanan ataupun ada batu dekat dalam kita punya pipe air hose tu, ada batu dalam tu. So kita nak buat macam mana? Adakah kita nak macam biarkan aja, pasang air kuat-kuat? Tak kan? Kita akan cuba regangkan, kita akan cuba bagi pipe air tu melintang. Sama juga macam perut kita. Kita tak boleh nak melintangkan kita punya usus. Kita hanya boleh bergerak dengan cara mungkin berlari, berjalan, melompat sikit ke, macam mana ke, alih-alihkan kedudukan badan ke. Dan itu akan menyebabkan kita punya stool yang tersangkut dekat usus kita tu akan mula bergerak ke bawah.
Boleh faham So that's why kita kena faham konsep ni. Kita kena faham yang badan kita work as a whole. Kita ada sistem dalam badan kita yang kadang-kadang kita tak dapat nak connect dengan badan kita supaya apa yang kita buat ni ada tak kena mengena ataupun ada tak benda tu akan memberi impact terhadap kita punya progres berat badan. Siapa sini faham? Boleh tak kami faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Waalaikumsalam Puan Kamalia, apa khabar? Alright, itu adalah yang kedua, bergerak dengan cara kita bergerak macam berjoging, berjalan. Tak kisah, buat kerja rumah tu boleh juga tapi dia tak cukup sebenarnya. Dia kena buat something yang macam melibatkan macam badan kita kena sengit sikit, ke depan sikit, ke belakang sikit. Macam berjalan berlari juga. Kadang-kadang kita akan berlari, badan kita akan ke depan sikit. Kita ke depan sikit, kita macam lebih senang nak meneran. Macam tu kan meneran. Saya pernah, saya nak share sikit boleh tak? Boleh tak saya nak share sikit? Bunyi dia macam busuk sikit lah. Saya pernah berjoging sekali. Saya plan nak berjoging 10 km. Saya dah set kat kepala saya aku nak jogging 10 km. 10 km tu daripada rumah saya sampai ke sini tu dia adalah dalam 4 km. Jadi saya kena tambah sikit lah kan. Dalam perjalanan saya nak ke sini, dalam saya punya jogging nak ke sini, tiba-tiba rasa macam nak membuang air besar. Mana pula aku nak cari kat toilet kat sini kan. Bukannya ada toilet merata-rata kan. Dah lah tengah berlari, lepas tu pula nak cari toilet kena patah balik ke belakang. Belakang tu ada Shell, Petronas semua. Situ ada public toilet. So itulah kenapa waktu berlari tu rasa macam nak membuang air besar. Sebabkan dia memang dah tengah push ke bawah dah. Push. Dia akan bantulah kita dalam pembuangan air besar. Tapi jangan risau, nothing happen. Memang Alhamdulillah berjaya keluar pada tempat yang sepatutnya dikeluarkan. Alright. Sampai sini faham? Boleh tak kami faham? Boleh tak saya sambung semula? Hai Puan Arisin, apa khabar? Alright. Yang kedua tadi tu adalah dengan cara bersenam. Kita boleh berlari, berjalan. Kita boleh melompat. Kita boleh macam buat squat dan sebagainya. Macam-macam benda kita boleh buat. Just make sure kita lebih aktif daripada biasa. InsyaAllah proses kita nak menjadikan pembuangan kita lagi lancar, insya-Allah akan berhasil. Alright. Boleh faham Itulah yang kedua. Alright, yang ketiga. Siapa dah tahu, siapa sini dah ready nak mengetahui yang ketiga? Saya tak nampak komen sebenarnya. Dia tak update komen kat sini pula. Alhamdulillah saya hari-hari senaman naik turun tangga kos sebab rumah ada 5 tingkat. Tak ada lift. Ini rumah ke? Power gila. 5 tingkat rumah. Kau tim. Okey. So yang ketiga, macam mana caranya untuk kita menyelesaikan masalah pembuangan. Kali ni kita kena pilih makanan-makanan yang tertentu. Sebab kadang-kadang bila kita pilih makan yang salah, dia akan menyebabkan berat badan kita punya pembuangan kita jadi macam makin susah. Jadi macam makin susah sikit. Alright. Contohnya makanan, kalau katakan kita makan makanan yang berminyak, kita makan makanan yang bergula, makan makanan yang mengandungi inflammation punya makanan. Contohnya macam kita makan makanan yang berlemak contohnya. Ataupun kita makan makanan yang berminyak tadi tu, macam makanan yang kuah yang berminyak banyak. Ataupun kita juga tak makan makanan yang fiber yang tinggi. Dia akan menyebabkan kita lagi susah nak membuang air besar. Sebabkan makanan-makanan yang saya sebutkan tadi, except yang makanan berfiber tinggi tadi, dia akan menjadikan badan kita macam berinflammation, ada keradangan dalam badan kita. Keradangan ni maksud dia macam mana? Sel kita, katakan cantik bentuk sel. Katakanlah sel tu macam bentuk berudu lah, berudu. Okey. Boleh tak saya sambung ni? Macam bentuk berudu kan, katakan berudu. Alright. So kalau katakan sel inflammation tu, dia mengembang lain macam. Dia mengembang macam tak tentu arah. Mungkin berudu tu bulat, tiba-tiba dia macam bengkak kat sini satu ni bengkak. Ataupun kita bengkak kat tempat lain, menyebabkan kita punya sel-sel kita tak dapat nak berfungsi dengan baik. Dia menyebabkan sel kita jadikan macam tak cantik lah, dia tak fully function sebaiknya. Menyebabkan kita akan ada juga masalah-masalah yang lain. Bukan setakat masalah pembuangan sahaja, malah kita juga mungkin akan ada masalah-masalah kesihatan yang lain. Jadi caranya adalah dengan cara memakan makanan yang mengandungi makanan seperti omega 3.
Macam fish oil boleh, ataupun kita boleh ambil makan ikan yang berlemak macam ikan siakap, ikan tenggiri, salmon dan sebagainya. Ikan kembung pun ia juga, kalau tak salah saya, kita boleh ambil makanan sebegitu sebab dia akan membantu kepada proses pembuangan daripada menjadikan sel yang radang kita tu jadi lebih baik. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan cara memakan makanan yang berfiber tinggi. Makanan yang berfiber tinggi ni akan menyebabkan badan kita akan lebih senang membuang air besar. That's why dalam Batak Fitness kita ada ni, kita ada superfood. Superfood kita, apakah kelebihan superfood? Superfood ni dia boleh bantu bagi badan kita pertama dapat supply fiber yang secukupnya. Itu nombor satu. Yang kedua, badan kita juga akan dapat apa lagi? Dapat omega 3 yang secukupnya juga. Omega 3, waalaikumsalam Puan Fazilah. Omega 3 ni dia ada macam anti-inflammation punya keadaan yang menyebabkan badan kita jadi lebih mudah untuk berfungsi dengan lebih baik. Bukan setakat nak membuang air besar saja, malah dia boleh berfungsi dengan lebih baik. Saya ada contoh macam ada student saya yang ada masalah kencing manis, darah tinggi ataupun masalah kesihatan yang melibatkan metabolic syndrome yang lain. Dia mempunyai masalah cell inflammation yang tinggi. Jadi macam mana cara dia buat? Of course dengan follow meal plan daripada kita, alhamdulillah dia akan membantulah serba sedikit macam mana badan dia boleh menjadikan lebih mudah turunkan berat badan dan kemudian juga boleh menjadikan dia punya sistem badan dia berfungsi dengan lebih baik. Okey? That's why meal plan tu banyak membantu. Okey? Cuba elakkan juga makan makanan yang bergula. Jap, saya rasa macam saya berceramah. Saya tak sukalah berceramah macam ni. Boleh tak kita berinteraksi sikit? Boleh tak komen sikit korang ni daripada mana? Negeri mana? Boleh tak komen macam, selamat pagi Puan Nurmidah. Macam saya tahu Puan Nurmidah dia duduk dekat Sabah. Boleh tak komen sikit? Korang ni daripada mana? Saya daripada Kajang. Saya tengah set live kita dekat Kajang sekarang. Boleh tak komen daripada mana? Macam saya tak syok pula kalau katakan saya bercakap macam nombor 1, nombor 2, nombor 3. Bye-bye. Tak mahu macam tu lah. Kita nak macam berinteraksi, macam kita bercakap dengan manusia kat depan. Saya tak nampak komen pula. Right? Dari mana ni? Daripada Melaka, Puan Fazilah daripada Melaka. Kak Mi daripada Terengganu. Puan Aris Kim daripada Jerantut, Pahang. Puan Estefani daripada Miri. Saya dulu duduk kat Miri sekejap. Best Miri. Saya lupa nama tempat kat Miri. Tapi adalah tempat-tempat dia. Kat Bintulu saya pergi, best gila kan. Melaka, of course, Melaka pun tempat saya belajar juga kat MMU. Terengganu saya jarang pergi, Jerantut pun saya jarang pergi, Pantai Timur saya jarang pergi. Terima kasih sebab kalian join Facebook Live ni. Okey. Siapa kat sini juga yang komen ni yang kenal mereka yang ada masalah berat badan. Tak kisahlah masalah berat badan tu ada ke tidak, masalah dia membuang air besar ke tidak. Mungkin dia ada, mungkin dia tidak, tapi cuba tag dia orang, seorang atau dua orang yang mungkin akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Sebab saya faham satu benda tau. Saya faham bila kita cuba nak membantu, bila kita cuba nak menjadikan diri kita lebih baik, nak menyelesaikan masalah kita. Tak kisahlah masalah apa, berat badan ke, masalah apa-apalah kan. Cara yang terbaik sekali bukan dengan cara mengharapkan jalan penyelesaian daripada hasil usaha diri kita sahaja, malah kita juga boleh membantu orang lain yang mungkin sekarang ni tengah struggle nak turunkan berat badan dengan cara yang betul. Okey. Perak, Cik Nam Perak, Puan Kamalia dekat Penang. Dari Tangkak, Puan Jamna kat Tangkak. Saya pun arwah mak saya, bapak saya sebelum dia pindah ke Kajang, dia orang duduk Tangkak. Dua-dua duduk kat Tangkak. Saya lupa nama tempat tu apa, ni saya beritahu. Okey. Terima kasih kepada yang join. Tag diorang, mungkin diorang akan dapat manfaat ataupun share Facebook Live ni kepada 10 tempat, 20 tempat sebab kita faham ramai orang perlu tahu cara kurus tanpa produk yang memang akan dapat membantu mereka dapat turunkan berat badan tanpa sebarang side effect. 100% jaminan diberikan, cara kita tidak memberi kesan sampingan. Gitu kan? 100% sebabkan kita hanya pilih makanan yang biasa kita makan. Kalau katakan kita biasa makan makanan yang biasa kita makan tu, ubah sikit je, takkanlah sakit kan? Betul tak saya cakap? Alright, so that's why kita create meal plan dan meal plan tu alhamdulillah telah bantu ramai student kita berjaya turunkan berat badan tanpa menggunakan sebarang produk. Okey, tak apa, saya sambung yang ketiga. Yang pertama tadi adalah dengan cara kita minum air. Nombor 2 adalah dengan cara bersenam.
Nombor 3 adalah dengan cara pemilihan makanan. Dah habis kan? Saya nak bagi lagi beberapa makanan yang saya rasa boleh bantu kita. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak juga share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Yang seterusnya, yang keempat, cara macam mana kita boleh membantu diri kita menyelesaikan masalah pembuangan air besar. Let's say one day, katakanlah satu hari nanti, biasanya perempuan ada masalah macam ni bila dia pregnant ataupun bila dia pregnant lah especially kan, dia akan ada masalah macam masalah sembelit sikit. Masalah sembelit. Okey, itu normal. So bila sembelit ataupun masalah macam tu, ada satu cara macam mana kita boleh selesaikan masalah ni. Cara dia adalah dengan cara kita cuba ingat balik apakah makanan yang akan trigger kita membuang air besar. Mesti ada makanan yang akan trigger kita buang air besar. Ada sesetengah orang dia makan makanan yang pedas-pedas. Ada setengah orang dia makan makanan yang macam asam, makan julap contohnya. Ada juga dia jenis makan macam minum susu, dia rasa nak membuang air besar, makan keju ke ataupun macam yogurt ke. Cuba kita ingat balik apakah makanan yang akan trigger kita membuang air besar. Bila kita ada makanan tu, cuba pada waktu yang kita tak membuang air besar selama katakanlah 2-3 hari berturut-turut, jangan diam, jangan tak buat apa-apa. Cari makanan yang akan trigger kita semula untuk membuang air besar. Macam saya, ada beberapa makanan seperti macam kopi minuman, susu, yogurt. 3 makanan ni akan menyebabkan saya rasa nak membuang air besar. Tak adalah on the spot, tapi kadang-kadang dia akan makan masa sikit dalam 2-3 jam lepas tu, baru dia akan ada. Kan? Itu satu. Dan juga ada tak? Sampai kat sini dia perasan ada makanan yang dia akan trigger rasa nak membuang air besar. Ada tak? Sampai sini yang perasan dia ada. Siapa ada sini tak ada, tak ada. Superfood. Puan Zaidah, Siti Zaidah, superfood. Puan Siti Zaidah kata superfood bantu dia bagi dia rasa trigger nak membuang air besar. Kenapa? Sebabkan superfood tu dia mengandungi fiber yang tinggi. Bila kita makan memang dia akan trigger, keluar gitu kan. Right? So itu adalah yang keempat, yang kelima dan yang terakhir saya cakap pada hari ini. Yang kelima adalah apa? Yang kelima adalah dengan cara yang ni best. Yang ni satu kajian yang dah terbukti berkesan. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu dan boleh tak please share Facebook Live ni kepada 10 tempat, 20 tempat, 30 tempat. Kita nak lebih ramai orang tahu macam mana cara kita ni boleh membantu diri kita dan juga orang lain sekeliling kita dapat turunkan berat badan dan jadi lebih sihat. Kalau katakan kita makan hari-hari tetapi kita tak membuang air besar hari-hari, dia akan menyebabkan badan kita lagi susah nak turunkan berat badan sebab kita simpan banyak toksik dekat dalam badan kita. Kita tak nak benda ni berlaku, kita nak dia selesaikan, keluar supaya kita boleh masukkan makanan yang sihat dan dia akan sedut nutrien yang baik, vitamin dan mineral yang baik ke dalam badan kita supaya kita akan dapat jadi lebih sihat. Right? Seterusnya, jagung, air panas, ada superfood, kautim, cantik. Kalau ada cantik. So, yang terakhir adalah dengan cara cuba kita bercakap dengan badan kita sendiri. Bercakap dengan badan tu ataupun macam kita cuba meditasi pun ya juga. Macam kita just duduk diam. Cuba kita macam bayangkan macam kita berada dekat macam sungai ataupun tempat-tempat yang tenang macam taman macam ni tapi tak ada bunyi orang tengah potong rumput tu, tak ada dengar bunyi orang cakap telefon kuat-kuat macam tu kan. So tak ada. So maksudnya kita berada kat tempat yang tenang, tempat yang hijau. So definition tempat yang tenang tu bergantung kepada individu lah. Macam saya suka tempat macam ni sebab dia hijau, tenang. Saya suka ada dekat rumah yang dia punya overview dia hijau. Macam rumah saya kat Australia dulu dekat Sydney. Best gila. Buka je balcony rumah hijau mata memandang macam seronok. Alright? Dan cuba kita macam pejam mata, kita berada kat kawasan situ dan kita cuba macam buat macam duduk bersila. Kalau boleh duduk bersila tu tapak kaki bertemu dengan tapak kaki dan tangan kita dekat sini. Gitu kan. Macam post meditation. Kemudian kita just macam bercakap dengan diri kita, kau ni dah lama dah tak berak.
baca, try sikit, keluarkan sikit, at least sikit lah. Benda tu sebenarnya mind to muscle pula. Kira macam betul, cakap macam tu kan, cara kita berkomunikasi dengan diri kita macam tu sebenarnya adalah lebih baik lagi berbanding dengan cara-cara ambil ubat, ambil suplemen dan sebagainya. Saya tak nak sebut pasal suplemen pun pada hari ini sebab ada je suplemen yang boleh bantu kita membuang air besar. Contohnya macam probiotik, contohnya macam Senokot, laxative stimulant contohnya kan. Benda tu boleh diambil tapi saya tak nak suggest benda tu lagi. Settlekan benda yang kita boleh settlekan dalam mind. Bila dah tak boleh sangat, baru kita ambil suplemen macam saya sebutkan tadi lah. Boleh faham tak dia punya point dia? So bila maksud saya kita dapat bercakap dengan diri kita, kita dapat berkomunikasi dengan diri kita, kita bagi tahu apa yang kita nak badan kita buat. Mungkin ada serta-serta badan kita satu badan kan, satu badan satu sistem, kita berkomunikasi dengan bahasa yang sama. Even kalau kita tak cakap dengan menggunakan bahasa Melayu, kita cakap dalam bahasa Spanish sekalipun yang bukan mother tongue kita, pun badan kita akan faham sebab badan kita tahu apa yang kita nak. Tetapi dia tak dapat nak sampaikan sebabkan kita tak dapat nak communicate dengan baik. Inilah masanya untuk kita mendalami diri kita, kemudian kita cuba cari jalan macam mana nak berinteraksi dengan badan kita. Kita akan dapat tahu, kita akan dapat perasan cara macam ni memang sangat gila powerful dan akan menyebabkan badan kita jadi bertambah sihat walaupun kita tak ambil ubat. That's why dalam Batak Fitness, kita ada sediakan satu formula, nama dia adalah Formula 613. Formula 613 ni merangkumi daripada pemakanan yang sihat, senaman yang betul dan yang paling penting juga sekali adalah dia punya macam mana kita nak mempertingkatkan lagi mind control, mind to body connection, mind to muscle connection. Benda tu sebenarnya memang sangat gila powerful. Saya pun tengah dalam proses nak membuat satu buku berkenaan dengan formula ini yang belum lagi ada sesiapa pernah explain. Tidak ada sesiapa pun lagi, fitness coach ataupun doktor ataupun mana-mana orang yang explain tentang cara macam ni. Jadi saya rasa macam saya perlu share benda ni kepada mereka yang nak turunkan berat badan. Sebab tak ada siapa lagi yang boleh explain cara macam ni. Alhamdulillah kita gunakan cara ni. That's why proses Batak Fitness membantu mereka yang nak kurus berlaku dengan sangat gila pantas. Tak sampai 2 tahun lagi pun dah bantu seramai 1,400 orang dan mereka semua berjaya turunkan berat badan tanpa menggunakan sebarang produk sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari. Dan saya juga kena saya juga kena applaud. Saya juga kena macam mengucapkan tahniah kepada student kita sebabkan komitmen yang mereka berikan kepada diri mereka sendiri sampai mereka berjaya turunkan berat badan secepat itu. Sebabkan kalau katakan malaikat ataupun fitness coach yang turun daripada langit sekalipun bagi segala benda ilmu pasal kurus tapi orang tu tak nak ikut pun tak jadi juga, betul tak? Jadi bukan saya yang power, saya just sampaikan apa yang saya tahu berdasarkan apa yang saya pernah belajar sebelum ni. Saya just share je apa yang saya belajar kepada semua. Kemudian mereka yang ikut itulah yang dapat something. Bak kata pepatah, anda buat anda dapat katanya. Alright. Okay. So siapa sini dapat sesuatu? Siapa kat sini dapat sesuatu, boleh tak komen dapat sesuatu, boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak juga share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Right, Waalaikumsalam Puan Samsuryawati. Right, so kita pun dah nak habis dah. So terima kasih sebabkan join Facebook Live ni. Disebabkan korang join Facebook Live ni, saya rasa macam sangat gila bersemangat nak sampaikan lagi konten-konten. Saya janji 3 je, tapi saya bagi ekstra 2 sebab saya tahu macam saya kena sampaikan benda-benda ni semua. Barulah saya rasa macam lega sikit pada hari ini. Alright, saya rasa itu je daripada saya. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Alright, kita jumpa lagi insya-Allah malam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.